Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Zakaria, nombor matrik 060823. Kumpulan kami akan membentangkan ayat hukum berdasarkan tajuk menghadap ke arah kiblat iaitu Kaabah ketika solat, di mana ia merupakan pelajaran 4 dalam kitab Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Al-Quran jilid 1. Saya akan membentangkan pendahuluan mengenai tajuk ini. Menghadap ke arah kiblat ketika solat. Apa itu kiblat? Kiblat adalah arah yang menghala ke Kaabah di Masjidil Haram di Mekah. Digunakan oleh umat Islam di dalam pelbagai konteks agama. Dan perbincangan kami akan mengkhususkan kepada pelaksanaan dalam ibadah solat. Kaabah sebagai tempat suci yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail sebagai kiblat umat Islam sehingga kini. Penggunaan kiblat ini diperintahkan. Penggunaan Kaabah sebagai kiblat ini diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145, di mana ayat ini akan dibentangkan oleh ahli-ahli kumpulan lain yang lebih terperinci. Menurut syarak menghadap ke arah kiblat dimaksudkan dengan tubuh badan seseorang itu menghadap ke arah Kaabah yang terletak di Mekah, di mana menghadap kiblat ini menjadi salah satu syarat sah solat. Jadi solat sekiranya tidak lengkap ke semua syarat sah solat itu ketika melaksanakan solat, jadi solat itu dikira terbatal dan tidak sah. Jadi pentingnya kepentingan Kaabah ni sebagai kiblat, pentingnya menghadap ke arah kiblat ini ketika solat. Kewajipan melaksanakan solat dengan menghadap ke arah kiblat adalah satu bentuk perintah dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa saja tidak boleh mempersoalkannya. Dan ia dikatakan sebagai konsep ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dalam apa jua keadaan, dan tidak boleh disamakan dengan konsep ketaatan kepada makhluk. Jadi sini saja sedikit pendahuluan mengenai tajuk yang akan diperincikan lagi oleh kawan-kawan saya. Ayat hukum mengenai menghadap ke arah kiblat iaitu Kaabah ketika solat. Okay. Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Mirwan bin Muhammad Sukri, nombor matrik 060785. Baik, InsyaAllah saya akan mulakan penerangan tajuk kumpulan kami, iaitu at-tawajjuh ilal Ka'bah fi solat, menghadap Kaabah ketika melaksanakan ibadah solat. Baik, ayat yang pertama dalam tajuk ini ialah surah Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Baik, tafsir ayat 142 ini yang dibuat oleh para ulama yang mengatakan bahawa pada zaman Rasulullah SAW, ketika itu semua umat manusia pada ketika zaman Nabi Muhammad SAW diarahkan untuk solat dengan menjadikan kiblat utama ialah sebagai Baitul Maqdis pada ketika itu. Dan perkara ini adalah pandangan daripada Ibnu Abbas dan juga jumhur ulama. Namun di sana terdapat perselisihan pendapat sama ada perintah ini dikeluarkan ataupun dapat daripada Al-Quran ataupun selain daripada Al-Quran. Okey. Perkara ini terdapat dua pandangan yang rajih tentang perkara ini, iaitu yang disebut yang pertamanya disebut oleh Ikramah
Abu Al-Aliyah dan juga Hasan Al-Basri bahawasanya menghadap ke Baitul Maqdis ini merupakan hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW yang dilakukan setelah mana Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada perkara ini, iaitu solat menghadap Baitul Maqdis ini berlaku selama 10 bulan. Kemudian itu Nabi Muhammad sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah turunkan perintah agar manusia ini mula untuk solat menghadap ke Kaabah dan menjadikan Kaabah tersebut sebagai kiblat utama. Okay. Dan ayat yang terdapat dalam hukum yang terdapat dalam ayat ini ialah bila mana semua manusia diarahkan untuk menjadikan Kaabah sebagai kiblat utama mereka, wajib. Bila mana dimasukkan kiblat Baitul Maqdis yang utama ditukar kepada Kaabah sebagai kiblat utama. Terima kasih. InsyaAllah penerangan yang seterusnya akan disambung oleh kawan saya berkenaan dengan bagaimana proses ataupun kisah penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang ayat 143 surah Al-Baqarah. Baik, maksud dan demikian kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat pertengahan supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan supaya Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang terdahulu, yakni Baitul Maqdis, kamu berkiblat kepada dia, melainkan supaya kami tahu siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguhnya perbedaan kiblat itu sangat berat kecuali untuk orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Baik, seterusnya kita tengok kepada intisari ayat. Kenapa saya tengok terus kepada intisari ayat? Kerana tafsiran ulama membawa kepada tiga perkara ini. Yang pertama, tujuan ayat ini diturunkan adalah untuk menjadikan kiblat pertama umat Islam, iaitu Baitullahil Haram, sebagai kiblat utama. Yang kedua adalah untuk menguji keimanan umat Islam, kerana seperti yang kita ketahui, semasa peristiwa pemilihan kiblat ini, ramai daripada umat Islam yang berpaling tadah dan memerangi Rasulullah. Dan terakhir adalah untuk menunjukkan sifat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kerana dengan pemilihan kiblat pun amalan terdahulu diterima, dan siapa yang memeluk Islam pada waktu itu juga diampunkan segala dosanya pada waktunya kafir, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman mereka. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rafiuddin Ramzi min Mursyidi, nombor metrik 049890, dan saya akan membentangkan surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul Azim. Maksud ayat, kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah diberikan kitab,
Mereka mengetahui bahawa perkara yang berkiblatkan ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Jadi hukum dalam ayat ini menunjukkan arahan untuk menukar arah kiblat ke Kaabah di Masjidil Haram di Mekah dan memansuhkan perintah menghadap arah kiblat ke Baitul Maqdis di Palestin. Seterusnya, perbandingan tafsiran antara kitab menurut mazhab dalam permasalahan menghadap ke Kaabah. Yang pertama, menurut tafsir Al-Qutubi, wujud dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan menghadap ke bangunan Kaabah. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa hanya diwajibkan menghadap arah Kaabah, dan pandangan ini adalah lebih benar. Seterusnya, menurut tafsir Ibn Katsir, Imam Syafi'i menyatakan bahawa yang dimaksudkan mengarahkan pandangan merujuk kepada Kaabah itu sendiri. Pendapat ini berbeza dengan pendapat majoriti ulama lain yang menyatakan menghadap pandangan ke arah Kaabah. Dan menurut tafsir Tabari, menyatakan pandangan yang tepat bagi permasalahan ini adalah menghadap ke arah sisi Masjidil Haram. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hussein bin Muhammad Razali, nombor metrik 060788. Baik, seterusnya kita teruskan dengan dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-145, masih lagi berkaitan dengan tema yang sama, iaitu tentang menghadap ke arah kiblat, iaitu Kaabah ketika salat. Dalam ayat 145 Allah kata, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba' wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idhan laminadh dhalimin. Dalam ayat ini Allah kata, wala in ataital ladina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya kan, kalau kami berikan kepada kamu orang-orang yang diberikan kitab, iaitu orang Yahudi, orang Nasrani kan, bikulli ayah, dengan segala keterangan, kamu tetap tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kenapa? Kerana mereka merupakan orang-orang kafir. Walaupun sudah jelas Allah sudah berikan hidayah, Allah sudah berikan petunjuk kebenaran kepada mereka, tapi mereka tidak menerimanya dan mereka tidak mengikuti kiblat orang-orang Islam kerana mereka adalah kafir. Dan kemudian Allah kata, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga orang Islam kan, dalam ayat ini mempunyai ayat perintah. Allah suruh kepada orang Islam, kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan Allah juga menerangkan, wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba', orang Yahudi tidak akan mengikuti kiblat orang Nasrani juga tidak akan mengikuti kiblat orang Nasrani. Bahkan dalam ayat ini juga menunjukkan, kata As-Suddi dan juga Ibn Zaid, menunjukkan tentang kesesatan, penyelewengan yang mereka lakukan. Kemudian Allah kata, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan seandainya sekiranya kamu mengikuti keinginan hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepada kamu, setelah datangnya perintah untuk menghadap kepada Kaabah kiblat kamu, sesungguhnya Allah kata, innaka idzal laminadh dhalimin, sungguhnya kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim. Kalau kita lihat pada ayat yang dimaksudkan ni, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kamu di sini seolah-olah seperti merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi pada hakikatnya ayat ini sebenarnya bukanlah ditujukan pada Nabi Muhammad kerana Nabi tidak melakukan perkara-perkara yang zalim, tetapi dia merujuk kepada umat Nabi Muhammad. Dan seandainya kita melakukan perkara tersebut, mengikuti kiblat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani selain daripada Kaabah, maka sesungguhnya kita telah melakukan satu perkara yang zalim. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, ditujukan kepada Nabi kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi yang menyampaikannya kepada kita. Kesimpulannya, apa yang kita boleh dapat daripada ayat ini, yang pertama sekali, Allah mewajibkan kita, bila kita ingin menunaikan salat, kita perlu menghadap kepada Kaabah. Dan yang keduanya, kita tidak boleh mengikuti perkara yang salah, sama ada perkara tersebut supaya untuk kita menjaga hati, ataupun mungkin kita nak mendapatkan manfaat dan kita nak ambil hati orang tu dan sebagainya.
Itu sahaja pembincangan daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.